Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni, dapat lagi kita bersama-sama meneruskan kajian ilmu kita dalam pengajian online secara bersiri dalam syarah kitab Hakikat Kehidupan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua yang dah bersiaran bersama saya pada malam ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang bagi salam. Alhamdulillah. Baik, bantu sebarkan dulu, insya-Allah sebarkan seramai boleh. Kerana apa? Sebab kita nak tolong-menolong dalam kebaikan ni. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong menyebarkan kebaikan, insya-Allah. Jadi, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kita berdoa pada Allah Taala mudah-mudahan live kita pada malam ini Allah bantu lancarkan, Allah bantu permudahkan. Kita tidak boleh lari daripada Allah SWT. Walaupun kita hari ini, kalau kita lihat sekeliling kita ini semuanya kita boleh buat sendiri, nampak gayanya dengan teknikal semua cukup. Tapi ingat, orang beriman dia sentiasa akan mengingati siapa yang menggerakkan semua perkara. La tataharraku zarratun biiznillah. Tidak akan boleh bergerak walau sebesar zarah. Walaupun dalam kita lihat teknikal itu teknikal, tetapi zarah yang bergerak itu, dalamnya itu semua dikawal oleh Allah SWT secara hakikatnya. Suara tak kuat mana? Suara tak kuat mana? Ya ke? Adjust. Okey. Boleh. Kuatkan volume tu. Baik, sedang penonton, sedang imam mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, kita akan meneruskan kajian ilmu kita, insya-Allah. Stabil. Alhamdulillah. Dan malam ni stabil. Malam ni stabil. Dan alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terus bantu kita untuk menyambung kajian ilmu kita, insya-Allah. Jadi benar, alhamdulillah benar. Kalau kita lihat dalam konteks kehidupan dalam sudut syariat ataupun syariat kehidupan. Syariat kehidupan ni apa? Ini yang boleh lihat dengan mata kepala, syariat. Sebab tu kalau dalam hukum ada syariat, ada hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Syariat ni yang berbahas tentang fikih. Itu syariat lah. Syariat yang zahir, yang cara pelaksanaan. Tapi kalau panggil pada perbincangan syariat kehidupan, mana kalau sebut pada syariat kehidupan, yang benda yang kita nampak yang diperlukan dalam kehidupan. Contoh, kesihatan. Syariat kehidupan, kesihatan tu apa? Syariat dia, ubat. Itu syariat lah tu. Syariat kehidupan, kalau nak kita beli barang ataupun kehidupan hari ini, syariatnya duit. Okay. Semua orang faham. Tapi kalau hari ini kita lupa kepada asal usul syariat itu bermula dengan, mesti ada penyebabnya, mesti ada puncanya. Maka tidak boleh lupa. Sebab tu orang beriman, dia tidak akan boleh biarkan syariat itu berdiri sendiri. Tidak boleh. Dia mesti ada usulnya. Dia panggil usuluddin. Kalau perbincangan dia mesti ada asas. Dia panggil iman. Asas agama.
usuluddin, asas agama itu adalah tauhid. Tu, nampak? Kalau asas kehidupan, adakah semata-mata ubat? Tidak. Dia mesti pergi kepada kaedah penyembuhan. Tu kaedah penyembuhan tu yang mana sebelum jadi ubat. Maka saintis berhempas pulas mencari formula. Tu kaedah tu, usulnya. Yang mana sampai sekarang masih tak jumpa lagi ubat yang sesuai untuk mencegah COVID-19. Walaupun syariat dia kena ubat ustaz, tapi kena ingat sebelum jadi ubat tu. Nak jadi tiba-tiba ubat tu, apa keadaannya? Sebelum jadi transaksi ke ubat tu, dia duduk dalam fikiran, nak usul, nak asal berfikir, nak dapat fikir, dapat ilham. Ilham dari mana? Mesti bermula daripada perkara yang tidak nampak. Itulah gaib. Nak tak nak, mahu tidak mahu, mesti berbalik pada iman. Mahu tidak mahu. Tinggal lagi kita nampak atau tidak. Itu saja. Tinggal lagi kita nak kaitkan atau tidak. Itu saja. Sebab tu orang yang sangat bergantung kepada syariat semata-mata, yakni syariat kehidupan, kena ada ubat, kena ada duit, kena ada benda, maka dia akan jadi orang yang tenat dan penat. Dia dead end. Kata guru saya mengatakan jumut. Dia dah keras. Syariat ni benda yang dia keras. Dia dah jadi keras. Nampak? Sebab tu ada perbincangan tentang falsafah, filosofi. Filosofi ni akan counter balik yang kita kadang-kadang dah berada di dead end ni. Tu kan. Sebab itu dalam perbincangan fikih. Dia fleksibelnya kerana ulama ni dia melihat pada sudut dipanggil maslahahnya. Jadi akhlak kehidupan itu bukannya rigid. Sebab kita mengurus manusia, mentadbir manusia bukan robot. Dia bukannya program yang kita boleh A, B, C campur D sampai ke sudah macam tu je. Tidak. Sebab tu Islam ni syumul, dia akan sentiasa evergreen. Sebab dia tidak terikat. Apatah lagi kepercayaan kita ni, yakni Islam yang menyebabkan hebat ni adalah tidak terikat. Maka rugilah kalau kita mengikat diri kita kepada bendanya, tidak memberi apa-apa manfaat. Seperti apa? Dunia. Ikat dengan ubat. Ikat diri dengan ubat. Kalau kita terikat dengan ubat, payah tak hidup? Payah. Jadi kena counter ubat dengan gaya hidup sihat pula. Kena belajar balik. Nampak? Ini semua yang telah diajar oleh Nabi SAW. Tinggal lagi kita nak kaitkan atau tidak. Itu saja. Maka barang siapa yang mampu menyingkapi tirai ataupun tabir daripada perbincangan syariat kepada naik ke ataupun perbincangan yang lebih utama, yang ni, itulah asal usulnya. Itu panggil usul, perbincangan usul. Usul ni sampai masuk usul ni adalah perbincangan, contoh kalau kita nak berbincang kehidupan, permasalahannya mesti ada puncanya. Dia mesti ada punca. Itu kita pergi pada punca. Kalau kita pergi pada punca, insya-Allah kita akan nampak bagaimana cara penyelesaian. Contoh pada malam yang teknikal. Untuk pengetahuan sebenarnya Muhammad Allah SWT, di sebalik tabir ni berapa alat untuk disinkronaskan. Kami test run, satu test run. Kami mencari punca. Teknikal. Engineer kami ni mencari punca. Mana ni? Apa menyebab crash? Cari punca. Kalau kita terus pergi kepada teknikal terus, maka tak akan jumpa. Sebab tu kita akan pergi balik. Kita backward. Dia panggil, dalam bahasa Jawa, dia panggil reverse engineering concept. Dia terbalik balik. Dia tengok backward. Tu troubleshooter. Dan ini telah dilakukan oleh orang beriman. Orang beriman selalu akan kembali. Setiap dia terikat dengan syariat, dia akan kembali. Itu dia panggil falsafah tubu ilallah. Nampak? Sebab tu orang beriman, dia tidak akan tersekat. Hidup dia tidak akan ada dead end. Tidak akan terbuntu. Sebab dia sentiasa ada untuk backward. Backward ni maknanya bukan kita mundur. Backward ni maknanya kita kembali kepada punca. Contoh ubat. Ubat tidak terikat. Sebab kita sentiasa kembali kepada punca. Yakni formula. Formula yang menjadikan ubat. Kalau saintis ini, kalau terikat dengan ubat, maka ubat tu habis kat situ lah. Panadol saja berapa jenis Panadol keluar. Cuba kita. Kalaulah farmasi sini, dia kalau terikat dengan Panadol saja, tak adalah Panadol instan. Tak adalah Panadol apa macam-macam Panadol lah. Ada ingat, saya ada masa untuk sakit kepala. Sebab apa? Sebab dia tidak terikat. Punca itu, kalau pergi pada usul, satulah punca.
Kalau pergi pada teknikal, pelbagai lah punca. Dia punca mesti satu. Contoh, sebut pada punca masalah, mesti balik pada satu. Dia tak ada banyak punca. Dia tidak pergi pada cabang yang banyak. Dia tidak pergi pada, dia mesti pergi satu. Dia panggil major error. Ada bahasa-bahasa malah ni, kita panggil bahasa teknikal sikit. Dia panggil mantik. Mantik ni ilmu-ilmu yang bagi tamsil. Bahasa-bahasa yang mungkin senerjemah mata Allah SWT mungkin nampak, faham. Contoh, apa sebab serabut ni tak jadi ni, crash semua tak jadi ni, mana punca? Tengok mana punca. Dia akan jumpa satu punca yang besar. Major failure kat mana? Baru dia akan jadi cabang-cabang yang rosak. Biasanya keserabutan, kekeliruan itu datang disebabkan oleh jalur ataupun jalan torik itu problem. Satu punca, iaitu jalan. Sebab tu ditekankan tentang tunjukkan jalan. Tunjukkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan. Jadi yang menyebabkan masalah tu berbagai-bagai berlaku dalam hidup kerana punca tu atau jalan ataupun highway utama tu tersekat. Itu kalau dalam kehidupan. Sebab itu kita akan pergi balik jalan. Dia ada dipanggil, kalau dalam perbahasan kita ni, kaifiyat kaedah. Dia panggil balik, ada jalan, jejak balik perjalanan itu. Dia akan bermakna, dia akan tengok kepada perjalanan dia. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, kita akan teruskan kajian kita dalam perbahasan hakikat kehidupan ni. Dan kita dah sentuh dah semalam 5 lapisan, kemudian 4 kaedah. Kita dah gabungkan malam ni, alhamdulillah Allah bantu kita untuk saya gunakan aplikasi yang ada ni. Saya akan buat gambar rajah insya-Allah. Saya bimbang sebab ini mesti ada bantuan gambar rajah. Kita kena bantuan gambar rajah supaya akal kita pun bergerak untuk berfikir, yang mana fikiran kita didorong oleh perbahasan kebenaran, kesedaran. Bila semua ni bergerak, akal kita bergerak, hati kita dibersihkan daripada sangkaan-sangkaan, akal kita diarahkan untuk melihat perbahasan ini dalam konteks yang macam mana, kemudian telinga kita mendengar dengan baik. Mudah-mudahan kompilasi ini menyebabkan kita akan dapat satu output yang cukup hebat. Kadang-kadang kita mendengar tak fokus. Sebab tu kena menulis. Apa hikmah salin? Nak fokus, nak tarik itu perhatian kita. Oh, salin. Ataupun type. Kalau tak nak salin, type. Type. Ramai orang kata kan tak fokus, tak. Sebenarnya bukan tak fokus. Sebenarnya dia akan menggabungkan semua kompilasi ini. Hati, mata, telinga. Kan Allah kata, qulubul yafqahuna biha. Hati. Kemudian apa? Azanu la yasma'un la yubsiruna biha. Mata. Kemudian ayunul la yubsiruna biha, azanu la yasma'una biha. Telinga. Nampak? Jadi dalam konteks kita menuntut ilmu ataupun kita nak mengkaji, menghayati, memahami, 3 komponen ni kena sinkronaskan. Tu ayat dia. Kena tauhidkan. Tu ayat dia. Kena gabungkan semua. Dia tak boleh pejam dengan, kalau makan-makan awliya boleh lah. Makan Tok Ali boleh pejam mata. Tak ada masalah. Tapi kalau kita baru makan-makan kuali baru, kita gabungkan 3. Telinga, mata, hati. Ini perbincangan kita gabung. Sebab tu kok mana kita kena gunakan semua fasiliti yang ada insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ini Allah bantu. Ada tak dalil dalam Quran Allah suruh? Ada. Dalam surah An-Nur ayat 35. Wa yaqribullahu al-amsala linnas. Allah bagi tamsil wa yaqribullahu al-amsala linnas. Itu dalil dia. Dalam kita nak mendapat hidayah dan petunjuk ni, yahdillahu linurihi may yasha. Adakah duduk saja peluk tubuh dapat hidayah turun? Allah kata wa yaqribullahu al-amsala linnas. Mesti ada gabungan. Gabungan contoh-contoh yang mampu menggerakkan hati, menggerakkan akal. Yang ni akal ni yang mana mendorong mata ini mampu melihat setiap perbincangan yang berlaku, malah telinga capture pendengaran. Barulah dia boleh sami'na wa ata'na. Sebab tu Nabi SAW dan para Nabi dan para Rasul dulu, semua Nabi ada mukjizat. Untuk tunjukkan bukti supaya nampak. Kemudian Nabi menyampaikan berkata-kata supaya telinga mendengar. Kemudian Nabi menggunakan aplikasi kaedah membersihkan jiwa. Itu tasawuf tu. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Baik.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah menonton malam ni. InsyaAllah, baik, kita teruskan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Khair. Ya, benar Tuan Haji Mahmud, kena gabungkan. Ini dalilnya surah Al-A'raf 179. Kalau tiga ni tak gabung, Allah kata kita akan jadi ulaikal an'am balhum adall. Kalau tidak kita mampu gabungkan tiga perbincangan ini. Qulubu la yafqahuna biha. Kemudian a'yunul la yubsiruna biha. Kemudian azanu la yasma'una biha. Kalau kita gagal menggunakan hati untuk memahami, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kalau kita gagal tiga-tiga komponen ini digerakkan, Allah akan kata ulaikal an'am balhum adall. Mereka ni lebih teruk daripada binatang. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Allahu Akbar. Nampak? Saya suka bagi tamsil yang mana alang-alang mengaji biar sampai kita panggil apa, sampai putus. Jadi kalau bab binatang ni, saya bagi contoh binatang yang paling orang selalu gunakan untuk maki. Itulah dia panggil khinzir ataupun babi. Bunyi babi khinzir tu macam dah teruk sangat dah. Tapi dalam ayat ni tadi kata, Allah kata ulaikal an'am, mereka lebih teruk daripada khinzir. Balhum adall. Itulah. Ibarat khinzir malah lebih teruk. Nampak tak? Nampak? Jadi kalau kita tak mampu menggerakkan hidup kita ini dengan tiga komponen ini, hati-hati. Dalam binatang-binatang yang duk kita rasa nampak macam najis mughalazah, najis berat itu, kita lebih teruk daripada binatang tu. Hati-hati. Sebab itu manusia suka gunakan perkataan binatang tu walaupun binatang itu tidak ada kena mengena dalam pergaduhan seseorang itu. Kenapa perkataan binatang selalu digunakan dalam perbahasan kalau pergaduhan? Allah nak tunjukkan contoh. Kamu akan teruk. Kamu akan jadi lebih teruk pada binatang. Hati-hati. Sebab tu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu biar sampai jadi insyaAllah. Sebab tu contoh biar putus. Contoh biar bagi terus tamsil ni. Macam contoh tadi, binatang apa Ustaz? Alang-alang sebut binatang yang paling orang dengar je. Rasa terkejut. Itulah tadi khinzir. Itu binatang ternak tu. Khinzir kan ternakan. Balhum adall. An'am ni ternakan, bukan binatang liar. An'am ni ternak. Kalau pergi an'am ni binatang ternak. Ada binatang liar lain. Bahasanya lain. Kalau an'am, binatang ternakan. Jadi adakah khinzir termasuk dalam ternakan? Ya, cuma kita macam taklah ternak. Jadi hati-hati. Bila gagal guna tiga elemen, hati, mata, telinga, kita akan lebih teruk daripada binatang itu. Hati-hati. Okay. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Mari kita lihat dulu nota yang ada padanya edisi yang lama. Kita dah masuk pada perbincangan muka surat 35. Bagi edisi yang baru, muka surat 45. Baik, mari kita tengok perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Khair. Dalam kita cerita, kalau berbalik semalam kita dah sentuh. Sebelum saya buat gambar aja, kita rujuk dulu syarahan kitab kita ni. Kita rujuk dulu apa kena mengenanya perbahasan yang kita nak kaitkan pada malam ni yang dinamakan siddiq. Duk ulang-ulang siddiq. Siddiq ni apa Ustaz? Semalam sentuh dah siddiq, itu hari sebut siddiq lagi. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Besarnya takrifan siddiq ini, dia menjadi tunjang kepada perbahasan seluruhnya. Sebab sedekah membenarkan adalah tunjang kepada keimanan. Ini perbincangan bukan perbincangan yang berskala kecil. Perbincangan ini adalah berskala besar. Baik, jadi bila kata kita nak membina kejayaan dalam kehidupan, kita semalam sentuh tentang SOP ataupun kaedah, kaifiat, macam-macam lah perbahasan kita boleh namakan. Kaifiat boleh, kaedah boleh, maqasid boleh, macam-macam. Kita bahasa moden sikit atau bahasa Jawa, Standard Operation Procedure, SOP. Atau sunnatullah, aturan Allah. Aturan kehidupan ni mesti bagaimana? Kalau tak ikut ni tak boleh. Hidup takkan jadi. Habis tak hidup je, mana dia hidup je, tengok lagi. Mesti mulut keluar, mati. Matilah Ustaz saya ni. Apa pun tak jadi. Padahal awak hidup,
Tapi sebutan keluar mulut mati. Sikit-sikit mati. Nampak? Sebab kehidupan dia tidak pergi pada punca. Ni ayat dia. Punca permulaan sebuah kehidupan ataupun perjalanan kehidupan itu mesti kembali kepada Nabi SAW, yang mana perbahasan kita tentang akhlak, yang mana akhlak dipecah kepada 4, yang mana kalau kita lihat kehidupan dunia ini, takrifannya itu darul asbab, darul ikhtiar. Bila kata darul asbab, darul ikhtiar, dia kena ada kaedah. Dia teknikal. Teknikal mesti ada prosedur. Itu ada perbincangan aulawiyat nanti. Aulawiyat apa makna? Keutamaan. Dalam hidup ni nak utamakan mana, Ustaz? Nampak? Sebab hidup penuh dengan teknikal. Sebab dunia ni kebendaan. Jadi kebendaan ni perlu diuruskan. Bukan perlu diikutkan. Malah bukan untuk dikejarkan. Malah bukan untuk dikumpulkan. Kebendaan atau keduniaan ini mesti diuruskan. Ditakbir. Itu dia panggil khalifatul fil ard. Pentadbir atau wakil yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Kita ni memimpin bumi, memimpin dunia. Dunia ni masuk dunia masing-masing lah, Ustaz. Saya tak nak jadi presiden dunia. Tak payahlah jadi presiden dunia tu. Dunia masing-masing lah. Dunia rumah tangga masing-masing. Masing-masing ada dunia rumah tangga? Ada lah, Ustaz. Masing-masing ada dunia perniagaan masing-masing? Ada. Masing-masing ada dunia masing-masing ni tak? Ada. Bahasa je mudah sebut, besarnya dunia ni. Dah kecil dah. Dunia ni benda kecil. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan dunia ni kecil. Qalil. Tak payah sebut dunia ni Allah besarnya. Tak ada. Dia tak ada orang nampak besar. Dunia ni kecil di sisi Allah SWT. Khair. Jadi, bila kata dunia itu kebendaan, dia mesti diuruskan. Mesti diuruskan. Jangan sesekali dikumpulkan. Jangan sesekali dikejarkan. Jangan sesekali diperalatkan. Allah. Sebab tu mula-mula perbincangan kita, awal-awal dulu, kalau siapa yang mengikuti, yang baru mengikuti, Alhamdulillah, selamat datang dalam pengajian hakikat kehidupan. Jangan serik. Anda kena sentiasa terus istiqomah dalam pengajian ini. Yang mana yang dah ramai dah, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang terus istiqomah. Syukur pada Allah Ta'ala. Sebab perbincangan ni berantai ataupun dia ada kaitan dia. Dia ada torik dia. Dia tidak boleh putus macam tu. Putus ni maksudnya dia ambil sikit, tidak. Dia ada satu, dia panggil keseluruhan perbincangan tu ada. Dan kita, sebelum kita masuk ke tajuk siddiq ni, kita dah cerita tentang dunia dan seisinya. Hakikat dunia dan seisinya. Kita dah sentuh panjang lebar dah tentang dunia dan seisinya. Sebab tu kita tidak boleh meletakkan dunia ni sebagai kita punya frontliner. Dunia ni backline. Dia bukan frontline. Kita yang frontline, kita imam. Nampak? Kita imam. Bila kata imam, kita mesti menjadi frontline dia. Kita menjadi frontline dia. Nampak? Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, maka macam mana kaedah urus? Maka mesti berbalik kepada kaedah ikhtiar yang bersandarkan kepada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW dan bermula dengan siddiq. Baik, kalau kita lihat nota itu keterangan. Siddiq adalah diambil pada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Nah, di sini baru kita faham. Ini yang dikatakan wajib. Wajib ikut Nabi. Ni kalau sebut pasal Nabi SAW, mula dia nampak, alah tak wajib Ustaz. Tak wajib ikut. Yalah, yang kita nampak pada pakaian. Tapi lupa pada suruhan. Memang Nabi, kalau kita syarahkan, contoh saya mengajar juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Memang. Sebab daripada perbuatan apa yang disandarkan pada perbuatan Nabi, percakapan Nabi, itu akan jadi ikutan. Tapi tak semua perbuatan Nabi itu akan jatuh hukum wajib. Ulama akan syarah, ada hukum hadis. Ini yang pakar hadis pula. Saya tak adalah mahir dalam bidang hadis pula. Dia syarahkan pula pada hadis-hadis Nabi SAW. Itu akan keluar hukum. Ada hadis hukum. Nampak? Cuma di sini, yang dikatakan wajib itu adalah sifat wajib bagi Nabi. Dan kita umat Nabi SAW wajib ikut sifat Nabi. Clear? Nampak? Nabi suruh apa? Nabi suruh siddiq. Nabi suruh siddiq. Benar.
Ini jujur. Sebab ada hadis sebagai riwayat Imam Muslim. Alaikum bisidik. Bila kata suruhan, hendaklah kamu. Bila kata hendaklah kamu, maka ulama akan keluarkan perbahasan pada hadis itu tentang hukum. Malah ada setengah tu jatuh wajib. Maka malah dalam bab sidik ini kewajipan. Sebab sidik ini memberi tarikh kepada iman. Tarikh iman itu adalah tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Khair. Sidik membawa maksud yang cukup luas. Sidik membawa maksud yang cukup luas. Cukup luas. Apa dia? Dia bukan sekadar berkata benar yang kita duk faham selama ni. Jujur. Jujur yang kita namakan berkata jujur. Persoalannya di sini adalah apakah yang dimaksudkan kejujuran itu? Maka di sini kita kaji lagi sekali bahawa dia merangkumi kepada fasa pertama di dalam metodologi. Metodologi ilmu kehidupan. Dalam pengajian hakikat kehidupan ni, alhamdulillah Allah bantu untuk kita menguasai perbahasan kehidupan. Sebab kita ada metod, kita ada kaedah. Bukan sekadar kita cerita malam ni sebab saya ada pengalaman lebih. Mungkin tuan-tuan yang sedang menonton sedang imam atau lebih jauh pengalaman daripada saya. Mungkin lebih hebat makan garam sampai 1 tong dram. Mungkin. Tetapi tidak bermakna yang tiada pengalaman tidak boleh menyampaikan. Ataupun tidaklah boleh kerana pengalaman maka dia boleh duduk di depan. Maka di sinilah datangnya timbang tara untuk menyampaikan sesuatu perkara. Adakah sekadar berdasarkan pengalaman? Tidak. Dia mesti bersandarkan kepada kebenaran. Lalu dia menjadilah perbahasan tentang membongkar kebenaran dan membenarkan. Ini rujuk dulu nota di situ. Nanti saya akan tulis. Saya akan tulis gambar rajahnya. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ini malam ni tak habis muka surat ni. Muka surat ni tak berganjang ni. Sebab dalam muka surat 45 ni, muka surat 45 dan edisi lama 35, syarahnya panjang. Sebab dia ada makna-makna yang tersirat di sebalik penulisan ini. Dia takkan habis ni. Muka surat ni takkan habis malam ni. Okey. Baik, sebab cuba lihat. Pertama, metodologi ilmu kehidupan. Kaedah atau metod ataupun maqasid kehidupan. Dia ada contoh, sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Kena faham begini. Dalam kehidupan, dia ada permasalahan. Dalam fikih, ada permasalahan fikih. Masalah atau persoalan fiqh. Fiqh ni ada pelaksanaan hukum hakam. Nampak? Ada pelaksanaan tu soal jawab. Dia panggil, ada satu kitab daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dia namanya Furu' Al-Masail. Syekh Daud ada kitab kuning. Furu' Al-Masail. Ini saya dapat daripada almarhum Tuan Guru Datuk Bosan Din Al-Hafiz. Dia ada tulisan kitab kuning. Ini Furu' Al-Masail. Kalau saya boleh tunjuk sekejap. Sekejap. Ni dia kitab tu. Cuba tengok ni kitab ni. Sekejap. Saya nak tunjuk ni. Ni kitab ni. Furu' Al-Masail. Ni Furu' Al-Masail ni karangan Syekh Daud Al-Fatani. Dapat pada almarhum Datuk Bosan Din Al-Hafiz. Ini beliau karang ni. Karang maksudnya alih bahasa. Saya sempat tengok tulisan manuskrip asal. Yang kita pun tak faham nak baca tulisan Jawi. Kitab kuning lama. Ni dah dimodernkan. Dah tahu lah dapat lagi kat mana, nanti mungkin boleh keluar. Yang ni contoh. Contoh. Nampak? Ini Furu' Al-Masail. Mana persoalan-persoalan furu' ataupun fikih yang akan dijawab. Ni contoh. Permasalahan fiqh. Ni. Tebal ni. Syekh Daud Al-Fatani. Nampak contoh. Jadi, perbahasan kehidupan pula bagaimana sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi, perbahasan kehidupan, kalau kita nak tengok pula, kalau perbahasan kehidupan. Jadi kalau perbahasan kehidupan, itu ada persoalan dia. Ada persoalan kehidupan. Yang mana melibatkan contoh ramai mengadu tentang masalah kasih sayang, masalah rezeki, masalah nak membangunkan kehidupan tak tahu tujuan. Ini masalah yang berkaitan tentang dalaman. Yang tadi mungkin masalah-masalah ada juga perbahasan tentang akidah furu' masail tadi tu. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Dia kena faham. Sebab tu dia tidak boleh pukul kata, alah kehidupan ni, alah sama je.
Alah jalan je. Sebab tu tak jalan-jalan. Sebab tu tak jalan-jalan. Sebab tu dia tidak boleh main kita panggil generalism. Dia tidak boleh. Islam tidak menyuruh kita pukul kata. Islam sangat teliti dalam menjalani kehidupan ini. Sebab tu Allah bagi kelebihan ataupun dipanggil rahmat dalam perbezaan. Sebab setiap tu ada kaedah dia. Macam fikih, masalah mazhab contoh kan. Tak adalah nak kupas bab mazhab. Tapi nak bagi tu perbezaan tu banyak. Nampak? Kat mana nampak kitab tadi? Tak apa, nanti saya maklumkan nanti. Ya? Baik. Jadi, itu maksudnya saya nak kaitkan metod kehidupan. Metod kehidupan. Jadi, okey, baik. Mari kita tengok lagi. Pembongkaran yang dimasukkan adalah dengan memahami kembali hakikat kebenaran sebuah kehidupan dan kefahaman tentang konsep sebuah kejayaan. Konsep sebuah kejayaan yang sebenar. Ianya dimulai dengan kaedah melihat. Okey, baik. Semalam kita dah sentuh tentang 5 lapisan dan 4 kaedah. Kenapa boleh bincang tentang 5 lapisan? Macam mana boleh pecah 5 lapisan tu, Ustaz? Kerana kita menggunakan kaedah menggunakan mata hati. Kaedah melihat dengan mata hati. Nampak? Kaedah melihat mata hati. Bila lihat dengan mata hati, baru nampak persoalan kehidupan. Ini yang kita nak tekankan, mata hati. Cuma masalahnya sekarang, bila sebut tentang hati, jadi fitnah. Perkataan hati di akhir zaman ni, atau yang biasanya kita dengar, sebut je berhati, susah hati. Sebut je berhati, sakit hati. Sebut je berhati, kita tawa hati. Kita telah fitnah kerja hati. Ni bahaya ni. Jadi kerja hati telah difitnah. Sepatutnya hati ni perbahasannya kebenaran. Bukan cinta perasaan. Tapi dah bercampur aduk. Yang mana satu hati, yang mana satu perasaan. Penin. Tak tahu nak bezakan. Ini Allah dah kata dalam surah Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu tahu. Perasaan itu batil. Perasaan itu batil. Atau emosi atau nafsu. Itu batil. Kebenaran itu hati, qalb, jiwa. Jadi jangan campur adukkan. Kejap jiwa, kejap perasaan, kejap jiwa, kejap perasaan. Itu salah satu tamsil ataupun ibrah daripada wala talbisul haqqa bil batil. Kena faham? Kadang-kadang kita tak tahu nak bezakan. Ini masalah dia. Sebab itu bila kita sebut mata hati, perbincangannya adalah kebenaran. Baik, sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Sebab itu sejajar dengan kehendak Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat 1. Itu adalah seruan dan saranan bacaan dengan mata hati. Ingat mata hati ni dengan tangisan juga. Sebut mata hati je, menangis. Itu perasaan. Kita boleh sebut kebaikan, tapi kita tidak boleh tunjukkan kebaikan. Di mana tempatnya. Kita banyak ambil sampel tentang pembelajaran di luar saja. Kita tidak membawa kepada perbincangan yang hak. Ini yang kita nak bawa pada malam ini. Melihat dengan mata hati. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Cuba lihat. Ini yang saya nak habiskan muka surat 45 ni dan kita syarahkan. Sebab tu saya kata panjang tu sebab apa? Dia jadi panjang tu sebab sejajar dengan wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1, hikmah yang tersirat di sebalik ayat tersebut. Apa ayat yang menyuruh kita bermula dengan mata hati? Itulah surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi Rabb itu dengan nama Allah, nama Tuhan. Bacalah, itu bukan baca dengan mata kepala. Bila sebut bacalah dengan nama Tuhan, itu adalah saranan jiwa. Itulah datangnya iman. Dan ini perbincangan penglihatan mata hati kerana Allah menganjurkan untuk membaca dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Dia dalam baca dengan segala kejadian ni, ada lagu. Dia dah lama tak cerita buat lagu ni. Lagu apa? Dia ubah lirik daripada bukan kerana nama. Saya buat lagu tentang bacalah ni. Nanti siap ni saya try lah.
lontarkan lantunan jiwa. Rabani pun ada lagu ni. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena. Search dekat YouTube, surah, lagu, bacalah, Iqra. Rabani ada. Arwah Sa'asri nyanyi. Bacalah. Ataupun kalau dalam saya buat lagu lirik tu, ambil lagu Ramli Sarip yang bukan tulis kerana nama. Intro dia saya buat begini. Bacalah dengan nama Tuhan pada segala kejadian. Bacalah dengan nama Tuhan kerana Dia yang menjadikan. Dengarlah wahai teman, dengarkan bersama, kita ini bermula tiada. Nampak? Tu intro je. Nanti kita sambung. Tu dia. Jadi, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Penglihatan mata hati itu adalah perbincangan tentang kuasa Allah. Perbincangan tentang kuasa Allah. Sebab membaca dengan nama Tuhan adalah memerlukan pemahaman menggunakan asma' wa sifat. Asma' wa sifat yang mana kaedah yang kita bincang. Kan asma' wa sifat ni kan ada yang saya faham. Bagi pengajian tauhid 3 serangkai pula. Bukan. Ini asma' wa sifat ni maksudnya perbahasan 5 lapis malam yang kita bincang. Yang terkandung di dalam Asma'ul Husna. Dan ia tidak terlihat pada zahir kejadian. Nah, inilah dia bagaimana nak menyingkapi bila sebut Asma'ul Husna. Bukan sebut. Bukan sekadar sebutan. Nampak? Bukan sekadar sebutan. Tetapi penghayatan. Bacalah Asma'ul Husna. Bacalah. Itu yang Nabi SAW, ana la biqari'in. Tidak boleh baca. Tak boleh baca maknanya bukannya satu tafsiran dalam perbahasan kata Nabi Ummi bermakna kalamullah Al-Quran itu kerana kalau Nabi Allah Ta'ala takdirkan boleh membaca menulis, maka dia akan jadi fitnah pada perbahasan Al-Quran. Nanti orang akan cakap Nabi yang karang. Sebab tu maksudnya Ummi, Nabi tak boleh baca. Tapi dalam perbahasan yang kedua, perbahasan hakikatun, mengatakan bahawa tak boleh baca ni adalah susah nak baca nama Allah. Ingat senang ke? Ingat senang nak baca nama Allah. Nanti saya bagi contoh jangan. Tengok boleh baca tak boleh? Rupanya ramai buta kayu. Tengok nampak nama Allah. Allah. Sebut nama Allah pandai. Nampak tu belum tentu. Nampak tu belum tentu. Sebab dia bergantung kepada hatinya. Ada gangguan tidak? Bergantung kepada telinganya. Dia mendengar tidak? Bergantung kepada matanya. Dia menggunakan pada kebenaran tidak? Nampak? Dia banyak dia punya perbincangan dia. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik? Baik. Nah, betul Puan Fazilah. Betul tu. Selalu kita kata balik pada Allah, balik pada Allah. Tapi tak tahu macam mana nak balik. Betul? Jadi malam ni, Alhamdulillah. Sebab tu yang mana istiqomah ikut, kita bukan sekadar tazkirah satu, tausiah satu, kita bagi semangat. Tapi pada ini kita ada perbincangan ilmiah yang teknikal. Jadi, sebab tu saya sarankan semua yang menonton ni kena fokus dan doa untuk istiqomah dalam pengajian ini. Mungkin saya akan bawa pendekatan yang santai. Satu masa saya buat santai, bagi semangat, cerita. Tapi masuk bab-bab yang teknikal, saya terpaksa teknikal. Sebab memang kena teknikal. Maksudnya, dia bukan perbahasan yang ringan, bukan perbahasan yang santai, bukan perbahasan yang nampak mudah. Sebab kita cerita tentang nama Allah ni. Ismul Azim, lafzul jalalah. Cuma Allah bantu, Alhamdulillah, dengan Allah juga, meringankan perkataan-perkataan dalam penyampaian. Tapi hakikatnya berat. Hakikatnya berat untuk menyampaikan apabila nak mengaitkan mata hati, menunjuk kaedah jalan, pulang kepada Allah. Ini bukan satu perbincangan yang biasa.
Tu kena faham tu. Sebab tu bukan sekadar balik pada Allah, baliklah pada Allah, sabar banyak-banyak. Ya, Puan Fazilah, ya, sabar ya. Begitulah kehidupan ni. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ini contoh tausiah. Kalau kita tanya, kita jumpa orang, kita akan cakap, orang akan sabarlah. Allah tu maha penyabar. Jadi kita tengoklah semua. Memang hidup ni macam ni. Sedih memang ada. Nampak? Perbincangannya, nak balik pada Allah tapi dia ada congested. Dia ada gangguan-gangguan. Cerita bab perasaan pun ada. Cerita bab kebendaan pun ada. Cerita bab keadaan pun ada. Kadang-kadang tu cerita keadaan dia saja 3 muka surat. Ustaz, saya nak tanya soalan ni. Ya, dia punya tanya soalan. Terus keluar dia punya history tu. Biografi terus. Nampak? Jadi kadang-kadang kita tengok ada, ini saya perhati ada beberapa grup contoh. Bercerita bab, nak bawa cerita tentang kebenaran. Tapi bila kita baca tengok banyak cerita tentang keadaan. Berbalik cerita tentang perasaan. Sebagai contoh, ada satu tu, dia tanya, ini cerita bab poligami. Dia cerita apa nak buat, seorang isteri pertama tengah sakit dan suami dia berada di rumah isteri kedua. Adakah dan suami dia tak nak balik? Bagaimana, apa perlu buat? Katanya. Ini soalan ke apa? Dia suruh bincangkan. Itu buat kebenaran tu, nak cari kebenaran. Itu masih membincangkan keadaan. Jadi kalau keadaan, tanya teruslah orang tu. Tanyalah suami tu terus, kenapa abang tak balik? Tanyalah. Tapi masalah sekarang bercampur aduk keadaan, perasaan, kebenaran, bercampur aduk. Itu jadi masalahnya. Baik, sedang penonton, sedang semua mata Allah SWT. Baik, terima kasih kepada semua yang baru menonton. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. 3 buah buku. Masya Allah, Puan Sheila Hussein. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Bagus-bagus. Catat, jangan tak catat. Catat, jangan tak catat. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, mari kita lihat. Saya nak kaitkan perbahasan ni dengan gambar raja. Sebab saya dah baca sebentar habis dah. Muka surat 45 tu. Saya akan lukis gambar raja. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah penglihatan mata hati yang mana memerlukan pemahaman dan penglihatan. Nampak? Memerlukan pemahaman dan penglihatan. Dua tu serentak digunakan untuk melihat kembali kejadian yang berlaku tetapi tidak terlihat pada zahir. Macam mana nak cakap tu? Jadi sebab tu kena lukis. Kena tulis. Mudah-mudahan Allah bantu kita insyaAllah. Khair. Jadi, okey. Baik. Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Soalan-soalan dalam grup poligami pening. Tuan Raja Sariza bermaksud dia bukan poligami. Dia polistrin. Dia mana yang pening-pening berpoligami tapi masih pening, itu polistrin. Orang poligami ni orang yang bertaadud. Berbilang-bilang dia tak tampak dah diri. Berbilang-bilang sudah terbilang. Dah berbilang-bilang maknanya dia dah menerima bahawa dirinya berbilang-bilang. Yang nak ditumpukan hanya Allah yang tunggal. Jadi kalau masih lagi mencari-cari kebendaan, itu bukan perbincangan poligami. Perbincangan poligami sebenarnya perbincangan ta'adud. Berbilang-bilang. Kalau masih membilang-bilang menghitung hari, itu bukan poligami. Baik, jadi cuba lihat. Okey. Ini perbahasan semalam. Perbahasan semalam. Bukan semalam. Kemarin. Kemarin. Jadi malam ni saya tulis balik. Baik, mari kita tengok. Mari kita tengok. Bismillah, tengok. Baik. Ya, keakuan yang mana benar. Baik, bila kata Siddiq. Okey. Ini adalah benar. Benar. Adalah benar. Atau jujur. Lalu dinamakan membongkar kebenaran.
Bila kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Bila kata membongkar kebenaran, apakah yang nak dibongkarkan? Kebenaran apa? Baik. Kebenaran pertama kita kena kenal pasti. Bagaimana nak membongkar kebenaran itu dipanggil kaedahnya adalah melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati. Maka di sini kalau kata melihat dengan mata hati, kenapa? Apa beza mata hati dengan mata kepala? Baik, ada dua. Mata hati dengan mata zahir. Ini melihat luaran. Ataupun apa yang dah terjadi. Atau melihat kejadian. Ada kejadian. Baik. Ini mata zahir. Tapi bila kata perbincangan mata hati, bukan sekadar melihat kejadian. Melihat siapa yang menjadikan. Ni. Bila sebut mata hati, perbincangan mata hati ini bukan lagi kejadian. Tetapi yang menjadikan. Yang menjadikan. Perbincangan yang menjadikan. Baik. Jadi sekarang ni sebab itu bila kata perbincangan dunia ni duduk kat sini dunia. Ni yang menghalang kita untuk membincangkan mata hati sebab kita masih melihat kejadian yang ni dunia. Kita tidak mengalihkan lagi untuk melihat yang menjadikan dunia. Menjadikan dunia. Masih tak nampak. Sebab itulah makanya di sini kita pergi kepada perbincangan balik kepada nas. Kalau sekarang, ya dunia milik Allah, kita masih nampak dunia. Jadi kaedahnya adalah, Allah kata apa? Iqra' Iqra'. Ini satu. Satu ni maknanya bacalah. Ini satu seruan. Suruhan. Bacalah. Bismillah. Ni. Bismillah dengan. Yang kedua. Satu. Dua. Apa yang nak dibaca ni? Dengan nama Allah pada apa? Itulah. Bismirabbikallazi khalaqa. Inilah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan dunia. Tu saya terus naikkan ke situ. Nampak? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan dunia. Jadi, setelah kita faham bahawa kita nak melihat dunia, bukan dengan dunia dah cerita dah. Sebab tu perbincangan nak dialihkan kepada perbincangan dunia, diletakkan kembali kepada Bismi Rabb. Rabb yang mana? Maka bermulalah Rabb. Perbahasan Rabb itu bermula dengan, ni perhati baik-baik. Perhati baik-baik insya-Allah. Bermula dengan apa? Bismillah. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Maka dengan nama Allah ini yang kita nak baca. Dengan Allah. Maka kaedah dengan Allah ini bila ditakrifkan, diterjemahkan dalam perbahasan iman, dia jadi bukan saja dengan dah. Dia akan berubah menjadi untuk Allah. Dengan Allah, dia berubah jadi untuk Allah. Nampak tak? Bukan sekadar dengan. Kadang-kadang dengan Allah, tapi untuk manusia tak jadi juga. Maka, terus digantikan dengan lillah. Nampak? Dengan Allah, untuk Allah. Ni nanti ada perbahasan lain dengan untuk. Nampak? Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Okay, baik. Maka dengan itu, bila kata bacalah. Bila bacalah dengan nama Allah, yang mana setelah dibacakan dengan nama Allah, maka jadilah dinamakan, bila kita mulakan dengan nama Allah, melihat apa tadi?
melihat dunia, maka berubahlah dunia ini kepada, jadilah dia menjadi amal. Yang mana amal ni yang dikatakan sebagai illa liya'budun. Illa liya'budun. Untuk sembah Allah, bukan sembah dunia. Ini kan, kalau kita tak nampak dunia ini dengan nama Allah, wallahi kita akan sembah dunia. Ya, Tuan Haji Yusof, kita gabung perbincangan tauhid dan tasawuf dalam kehidupan. Itulah dinamakan kajian tauhid dan tasawuf. Bila kita sebut dengan nama Allah, perbincangan tentang nama Allah, tentang kuasa Allah, itu perbincangan tentang akidah. Tapi bila kita cerita berarti, maka tasawuf. Dengan Allah, untuk Allah, kepada Allah. Bila ada kepada tu dah untuk lah tu, Puan Atikah. Dah kepada untuk tu dah jadi kepada lah tu. Boleh juga jadi dengan Allah, untuk Allah, kepada Allah, daripada Allah. Itu ayat dia. Baik. Bila kata lapisan yang pada semalam, yang kita bincangkan, lapisan pertama itu adalah, ataupun permulaan segala-galanya itu adalah Allah. Itulah bermulanya sebelum ada dunia, adanya alam. Adanya alam itu wujudnya, itu perbincangan pula wujudnya Allah. Yang mana kalimah, ini kalimah ni, ini isim. Itu nama depan isim. Isim ataupun nama Allah ni adalah ismu Allah, nama Allah. Sebab tu dinamakan bismillah, dengan nama Allah. Yang mana nama Allah ni, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mafhum hadis, yang mana menyatakan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sesiapa yang menghafal 99, bila sebut isim, maka keluarlah 99, termasuklah Allah ini. Maka sebab itu setelah Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nampak? Ada perbincangan dia ni. Ni Napa Siddiq ni mana ada cerita tentang nangis-nangis lah, apalah, tak ada. Inilah perbincangan kebenaran. Nampak? Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim inilah yang akan dibahaskan sebagai nama yang dipanggil Asma Husna. Tu dia, nampak kaitan dia. Asmaul Husna. Jadi maka di sini, maka datanglah perbincangan yang mana datangnya bila sebut Allah Ismul Azim. Nama Allah ni Ismul Azim. Jadi tengok alam, tengok dunia dengan Allah. Sebab Allah itu bermulanya itu tanpa ada permulaan. Kalau dunia ada, dia tidak boleh cerita dunia, tak boleh. Jadi Allah mendahului segala-galanya. Jadi sebelum nak cerita dunia, tiba-tiba kita membelakangkan nama Allah. Maka tak kena. Tak jadilah hidup dunia kita, tak jadi. Nampak? Jadi bermulanya dengan nama Allah. Sebab itu dalam satu hadis, mafhum hadis, barang siapa yang tidak memulakan dengan bismillah, dengan nama Allah, maka terputuslah keberkatan. Dengan Allah. Orang beriman percaya pada benda gaib. Maaf Ustaz, dengan kuliah Ustaz, bagi itu orang beriman percaya pada gaib. Gaib itu adalah yang mana perbincangan yang tidak nampak gaib. Itu gaib zahir, gaib bukannya sekadar perbahasan tentang percaya pada jin khurafat. Bukan itu saja. Gaib ni zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Itu dia. Tuan Mahyudin Mahfuz. Itu dalam surah Al-Baqarah tu kan, ayat permulaan itu. Gaib ni maknanya yang tidak nampak dengan mata kepala, kena yakinlah. Dan yang lebih gaib bagi segalanya gaib, dipanggil ghaibul gaib, itulah Allah. Itulah Allah. Jadi tidak nampak oleh mata kepala. Baik. Maka di sini kalau kita lihat isim ini asma. Asma.